Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah Dr. Aziah binti Abdul Aziz. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 BMMB 3123 Semantik, iaitu analisis peribahasa berdasarkan teks. Baiklah, sedikit penghargaan kepada Dr. Hajah Nur Aziah binti Abdul Aziz kerana telah mengajar kami semantik untuk semester ini. Okay, seterusnya, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Saharuddin. Yang kedua, Muhammad Nur Hifzan Amir bin Ajam dan juga Syauqi bin Muhammad Syafawi. Baiklah, ini adalah isi kandungan slide pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, analisis teks. Ketiga, teori imejan. Keempat, teori behaviorisme. Kelima, teori logik simbolik. Dan keenam, kesimpulan. Baiklah, kita lihat pengenalan terlebih dahulu. Baiklah. Teori dikatakan sebagai pendapat atau pandangan yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara. Hal ini kerana teori linguistik merupakan prinsip dan dasar untuk menganalisis dan menghuraikan data bahasa. Manakala teori semantik adalah teori yang dapat meletakkan makna pada setiap perkataan dan ayat yang berkaitan dengannya dalam sesuatu bahasa. Hal ini disokong oleh Kempson 1991 yang mengatakan bahawa teori semantik merupakan sebahagian daripada teori linguistik yang mana dapat memberi makna kepada setiap struktur-struktur ayat tertentu yang telah dicipta dan distrukturkan dalam nahu tata bahasa. Seterusnya, teori-teori tersebut termasuklah seperti teori imejan, teori behaviorisme, teori analisis komponen dan juga teori logik simbolik. Manakala kami akan menggunakan teori-teori ini untuk menganalisis peribahasa. Peribahasa pula bermaksud ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud tertentu yang biasanya merujuk kepada maksud yang mempunyai bahasa berkias, berlapik dan juga tersirat. Sapiah Haji Said 2004 menyatakan bahawa ayat yang tersusun pendek menepati makna dan pengertian yang ingin disampaikan sejak turun-temurun dikatakan sebagai peribahasa. Peribahasa ini pula tercipta daripada pengalaman kehidupan harian sesuatu masyarakat dan penyampaiannya menggunakan bahasa kiasan untuk meluahkan sesuatu kebenaran ataupun penyataan. Seterusnya, kami akan menganalisis teks cerpen mengenal erti kasih sayang dan menganalisis peribahasa yang terkandung dalam teks ini. Kita boleh lihat ada beberapa contoh yang kami telah letak. Seperti yang pertama, dalam petikan pertama ini terdapat peribahasa bagai kacang lupakan kulit. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ringan tulang dan juga seperti kera mendapat bunga. Oleh itu, kami akan menyatakan teori-teori yang kami gunakan untuk menganalisis setiap peribahasa yang telah saya nyatakan tadi. Seterusnya saya serahkan kepada Syauqi. Okey, seterusnya kita tengok dulu untuk teori imejan. Okey, teori imejan. Teori imejan ni dikenali sebagai teori imej makna. Okey. Menurut Siti Hajah Abdul Aziz 2009, teori imejan merujuk makna sesuatu perkataan berhubung dengan imej yang terbayang dalam minda penutur atau pendengar. Imej yang dimaksudkan ini tidak bersifat visual kerana ia tidak dapat menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan atau yang telah sedia ada. Dalam kata lain, makna kata dihuraikan berdasarkan gambaran yang ada di fikiran seseorang. Sesuatu perkataan yang dibaca, didengar dan disebut tergambar dalam fikiran dan diinterpretasi sehingga memberi makna yang abstrak.
Okey, yang pertama kita tengok dulu peribahasa yang terdapat dalam teks tadi, iaitu bagai kacang lupakan kulit. Okey, peribahasa ini merupakan perumpamaan. Hal ini kerana perumpamaan ni biasanya terdiri daripada kata tugas yang di awalnya menggunakan ayat bagai. Okey, perumpamaan ini memfokuskan dua kata nama, iaitu yang pertama perkataan kacang dan perkataan kulit. Okey, kalau kita tengok perkataan kacang ni dia merujuk kepada sejenis buah, sejenis tumbuhan yang mempunyai buah. Manakala perkataan kulit pula dapat ditarifkan sebagai lapisan luar yang membaluti isi buah berkenaan. Okey. Seterusnya kita tengok penerangan untuk peribahasa tadi. Okey. Teori yang sesuai digunakan untuk perumpamaan bagai kacang lupakan kulit ialah teori Imajan. Secara ringkasnya, perumpamaan ini membawa maksud orang yang tidak tahu mengenal budi. Dalam hal ini, perkataan kacang digunakan kerana seringkali ketika makan kacang, manusia akan membuang kulitnya begitu sahaja walaupun kulit kacang tersebut telah melindungi isi kacang daripada kotoran dan gangguan serangga, sementara isi kacang tersebut pula diambil untuk dimakan. Okey, perkataan kacang dan perkataan kulit merupakan perkataan yang difokuskan di dalam perumpamaan ini. Leksikal makna kacang yang difahami sebagai tumbuhan di dalam perumpamaan ini dan leksikal makna kacang yang difahami sebagai sejenis tumbuhan ini dia telah ditukarkan kepada orang yang telah memperoleh kejayaan. Manakala leksikal makna bagi kulit pula berubah daripada lapisan luar yang memeluti buah tu kepada individu yang membantu seseorang untuk meraih kejayaan yang telah dicapai tetapi dirinya diabaikan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Alif. Okey, seterusnya kita lihat pula teori behaviorisme. Teori ini diperkenalkan oleh Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner. Dalam bidang semantik, Leonard Bloomfield 1993 menggunakan teori ini dengan cara menganalisis makna berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Merujuk kepada pernyataan tersebut, dalam teori behaviorisme ini, makna merupakan bentuk tindak balas yang terhasil daripada rangsangan yang diperoleh oleh penutur dan pendengar dalam komunikasi yang berlangsung antara mereka. Disebabkan komunikasi tadi perlu wujudnya situasi saling memahami makna yang sama bagi kata-kata yang digunakan. Rangsangan tersebut pula perlu berlaku sama ada melalui proses perkaitan antara proses mendengar dengan bertutur atau hasil pembelajaran. Jadinya di sini dalam teori behaviorisme ini memerlukan R dan S, iaitu rangsangan dan juga tindak balas. Okey, seterusnya saya telah memilih peribahasa melenturkan buluh biarlah dari rebungnya untuk dianalisis sebagai dan digunakan menggunakan teori ini. Jadi kita boleh lihat di sini, saya telah boldkan beberapa perkataan iaitu melentur dan juga rebungnya. Untuk rangsangan ataupun stimulus ialah biarlah dari rebungnya. Gerak balas pula ataupun respon ialah melentur buluh. Perubahan makna yang berlaku ialah mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. Jadi, di sini kita boleh lihat rangsangan yang terdapat dalam peribahasa ini adalah rebung. Mengapa rebung? Sebabnya rebung ini dinyatakan sebagai satu tunas atau anak muda kepada pembentukan buluh yang disandarkan kepada watak anak. Manakala gerak balasnya pula ialah melentur kerana buluh ini digunakan ataupun dirujuk kepada sifat degil, iaitu salah satu perwatakan manusia. Hal ini menunjukkan bahawa rebung yang bermaksud sejak kecil itu adalah rangsangan dan memerlukan gerak balasnya iaitu melentur yang bermaksud mendidik untuk membentuk peribadi dan sasiah yang baik dalam diri anak-anak sejak dari kecil.
Mengapa logiknya menggunakan rangsangan dan gerak balasnya adalah rebungnya dan melentur adalah kerana seperti yang saya terangkan tadi, buluh ini sifatnya adalah keras. Jadi rebung ini adalah tunas muda. Kiranya kita menggunakan ataupun kita mendidik anak itu daripada mereka muda lagi, itu daripada rebungnya, mungkin lenturan itu, buluh itu mungkin akan menjadi lembut dan mudah untuk dilenturkan. Sekiranya perkara itu tidak dilaksanakan daripada awal lagi, mungkin lenturan itu agak susah sebab keadaan buluh itu sendiri, ciri buluh itu sendiri telah pun keras dan susah untuk dilenturkan. Saya serahkan kepada Hifzan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan beberapa peribahasa berkenaan ataupun mengenai teori logik simbolik. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teori ataupun menerangkan teori logik simbolik ini, iaitu dikenali sebagai analisis logik ataupun analisis linguistik yang dikatakan lebih lengkap dan menyeluruh jika dibandingkan dengan ketiga-tiga teori yang lainnya. Hal ini kerana teori ini cuba untuk mengkaji makna bukan sahaja daripada peringkat perkataan, malahan juga pada peringkat ayat dan perlakuan manusia, iaitu sebagai reaksi kepada tanggapan mereka terima mengenai sesuatu perkataan itu. Teori logik simbolik ini juga mengatakan sesuatu perkataan memperoleh maknanya melalui apa yang disebut dengan istilah keperihalan, keadaan atau konteks situasi yang wujud semasa perkataan itu digunakan. Kajian makna yang mengutamakan tingkah laku melihat bahasa sebagai sejenis tingkah laku. Terdapat 3 subbahagian dalam kajian yang diteliti iaitu teori logik simbolik ini, iaitu terdiri daripada semantik, sintaktik dan juga pragmatik. Jadi mari kita lihat makna daripada 3 sub teori logik simbolik ini. Okey, yang pertama kita ada semantik. Semantik ini merupakan kajian tentang hubungan di antara simbol dengan rujukan, atau boleh juga dikatakan sebagai hubungan antara perkataan dengan benda. Rujukan atau benda ini tidaklah terhad, manakala simbol pula adalah terhad kerana biasanya ianya dirujuk kepada kumpulan benda yang mempunyai persamaan. Bagi sintaktik pula, ianya mengkaji hubungan di antara perkataan dengan perkataan. Okey, dia nampak beza dia sebab semantik tadi hubungan dengan simbol dengan rujukan, tapi kalau sintaktik hubungan di antara perkataan dengan perkataan lain untuk menentukan makna. Makna sesuatu ayat ini bukannya hanya diperoleh dengan mencampurkan makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam ayat itu. Sebaliknya, makna ayat juga bergantung kepada susunan perkataan dalam ayat. Maksudnya, ianya akan berubah makna sekiranya susunan dalam ayat itu mengalami perubahan dan juga disebut dengan cara yang lain. Okey, seterusnya ialah pragmatik. Pragmatik mengkaji hubungan antara lambang dengan tingkah laku dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, makna dalam sesuatu perkataan itu dinilai daripada sudut adakah makna itu sampai kepada penerimanya ataupun tidak. Justru, kajian makna jenis ini bergantung kepada bagaimana perkataan itu menyebabkan manusia bertindak balas melalui tingkah laku. Okay, mari kita lihat peribahasa yang saya ambil melalui cerpen dan saya hubung kaitkan dengan teori logik simbolik. Yang pertama ialah simpulan bahasa ringan tulang. Teori yang sesuai digunakan untuk simpulan bahasa ringan tulang ini ialah teori logik simbolik dan dalam subbahagian sintaktik. Simpulan bahasa ini membawa maksud orang yang rajin bekerja, dan alasan simpulan bahasa ringan tulang ini merupakan subbahagian sintaktik adalah kerana makna ayat ini boleh berubah mengikut susunan perkataan dalam ayat. Misalnya, Allah. Tak habis lagi. Belakang. Okey, maafkan saya. Alasan kenapa ringan tulang ini terdiri daripada bahagian sintaktik adalah kerana ayat ini boleh berubah mengikut susunan perkataan dalam ayat. Misalnya, ringan tulang boleh membawa maksud tulang itu yang ringan,
sekiranya susunan dilakukan adalah seperti berikut, iaitu macam ditulis tulang ringan ataupun tulang itu ringan. Ini menunjukkan bahawa seseorang itu mengatakan bahawa tulang itu ringan, yang bermaksud dia tidak beratlah. Dan ringan tulang juga boleh membawa maksud yang sama sekiranya ada penambahan kata lain di tengah perkataan. Di tengah perkataan ringan tulang itu, seperti ringan juga tulang itu dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahawa susunan perkataan itu yang berubah membawa maksud makna yang lain kepada simpulan bahasa ringan tulang itu. Jadi ini merupakan sebab dan alasan kenapa simpulan bahasa ringan tulang menjadi subbahagian sintaktik. Baiklah, kata sifat ringan ini tidak menunjukkan kuantiti sesuatu benda, tetapi menyatakan kerajinan seseorang dalam melakukan kerja seharian. Sebagai contoh, simpulan bahasa ringan tulang bukanlah membawa maksud tulang itu ringan, tetapi makna ringan di situ berkait rapat dengan kerajinan seseorang dalam melakukan sesuatu kerja. Jadi, makna ringan ini adalah dikaitkan dengan kerajinan seseorang dalam melaksanakan sesuatu kerja. Itulah makna daripada ringan tulang. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada peribahasa yang lain yang terdapat dalam cerpen, iaitu seperti kera mendapat bunga. Teori yang sesuai digunakan untuk perumpamaan seperti kera mendapat bunga ialah teori logik simbolik dalam subbahagian pragmatik. Perumpamaan ini membawa maksud orang yang mendapat sesuatu barang tetapi tidak tahu bagaimana hendak menggunakan barang itu. Seperti yang kita tahu, kera ini sifatnya adalah tidak berakal dan tidak boleh menjaga sesuatu barang yang diberikan dengan baik. Jadi, kera ini tidak dapatlah menjaga sesuatu yang kita beri dekat dia. Sebagai contoh yang kita berikan ialah bunga. Lebih-lebih lagi ialah bunga. Dia memang akan merosakkan bunga itu dan tidak dapat menjaganya dengan elok, dan ianya telah dikaitkan dengan seseorang yang diberikan sesuatu tapi tidak boleh menggunakannya ataupun menghargai pemberian itu. Sebab perumpamaan ini menjadi subbahagian pragmatik adalah kerana makna yang disampaikan bergantung kepada bagaimana perkataan itu menyebabkan manusia bertindak balas melalui tingkah laku. Misalnya, dalam cerpen, penyampaian perumpamaan seperti kera mendapat bunga ini tidak ditujukan kepada isteri berkenaan pemberian barang, namun ianya dikaitkan dengan penerimaan orang terhadap isteri itu sebagai menantu. Kita dapat tahu dalam cerpen ini dia mengatakan bahawa isteri ini dia tidaklah mendapat barang ataupun pemberian orang, namun dia hanyalah mendapat ataupun dialu-alukan di dalam keluarga sebagai menantu oleh ibu dan si suami. Di situ kita dapat lihat dia bukanlah mendapat sesuatu barang, tetapi dia membawa konteks yang lain, iaitu menjadi ataupun dialu-alukan oleh keluarga tersebut. Namun isteri itu tidak menghargai kebaikan yang telah menerimanya, iaitu si ibu itu telah menerimanya namun dia tidak menghargai kebaikan ibu itu dalam mengalu-alukannya dalam keluarga tersebut, dan dia telah menderhaka kepada ibunya, dan si suami pula telah mengikut si isteri dan telah menderhaka kepada si ibu. Oleh itu dapat kita lihat bahawa penggunaan perumpamaan ini bergantung kepada tindak balas tingkah laku seseorang itu yang berada dalam satu lingkungan aspek yang sama, iaitu tidak menghargai pemberian. Baiklah, akhirnya ada sekali saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulan daripada kami punya pembintangan ini ialah peribahasa Melayu mempunyai banyak makna tersirat yang memerlukan pemikiran yang kreatif dan kritis untuk memahami maksud yang cuba disampaikan melalui peribahasa-peribahasa tersebut. Oleh itu, keindahan peribahasa Melayu perlu diteruskan dan diterapkan dalam generasi muda melalui pendidikan di sekolah agar keindahan peribahasa Melayu sentiasa kekal sepanjang zaman. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.